أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأضل وهدى، والذي أنزل القرآن على خاتم الأنبياء والمرسلين فرفع به أقواما ووضع به آخرين، فمن اتبع هداه كان من السعداء ومن أعرض عنه كان من الأشقياء. صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh, dan janganlah dia menyekutukan di dalam peribadatan kepada Tuhannya itu dengan sesuatu perkara yang lain. Yang saya hormati lagi saya kasihi seluruh barisan kepimpinan Surau Al-Muhsinin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita pada tengah hari ini nikmat yang cukup banyak untuk kita kira dan kita bersyukur kepada Allah, bermula daripada pagi tadi kita bangun tidur. Satu demi satu nikmat Allah yang mana mungkin kita terlupa padanya. Bertambah lagi pada tengah hari ini dengan nikmat yang cukup besar, nikmat kelapangan. Sebab itu ada orang kata, bila kita kata jom mari kita pergi kuliah, saya kata, dan dia kata apa? Dia kata besoklah Ustaz, hari ini sibuk. Rupanya esok lebih sibuk daripada hari ini. Sebab sangat rugilah kita menangguh-nangguhkan amalan kita. Kerana yang pertama, besok belum tentu kita hidup. Yang kedua, kalau kita hidup belum tentu kita lapang. Dan kalau lapang, belum tentu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang sehat, segar bugar, kaya raya, tetapi dia maksiat, taat, tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Imam An-Nawawi mengajar kita 6 perkara yang kita minta dalam sepotong doa yang cukup hebat, yang kita tak pernah kadang-kadang terfikir akannya. Antara yang diminta ialah Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, bersihkan hati kami. Antaranya penyakit hati yang menyebabkan tadi dalam surah Al-Kahfi ayat 110 menyebabkan ibadah kita itu menjadi batal, ialah penyakit hati yang paling besar ialah syirik. Menyekutukan Allah, kita syarikatkan Allah dalam perkara-perkara tertentu. Dan penyakit hati yang cukup banyak. Wahai Allah, cabutkan daripada kami keaiban-keaiban kami tengah hari ini. Wahai Allah, dorongkan kepada kami jalan-jalan kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah kami dengan ketakwaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkan bagi kami kebaikan-kebaikan akhirat dan juga dunia. Dan yang terakhir,
rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami duduk menumpang di atas planet yang bernama bumi ini. Tengok ulama punya doa luar biasa bunyinya. Doa dia minta ketaatan. Yang biasa kita dengar orang doa dia minta apa? Umur yang panjang. Tuan-tuan, kalau umur tuan-tuan 5,000 tahun seronok tak? 5,000 tahun. Gigi dah gugur, uban berterabur, kulit dah kendur, makannya bubur dekat dengan kubur. Semua ber. 5,000 tahun kerajaan nak bayar pencen pun pening kepala tuan-tuan, tak mati-mati. 5,000 tahun bukan nikmat. Sebab itu umur yang panjang di atas ketaatan. Dan insya-Allah pada tengah hari ini kita mengambil sepotong hadis untuk kita renungkan bersama. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk hadis ini ialah siapa orang yang bijak. Mudah-mudahan kita faham bijak di sisi Rasulullah tidak sama dengan bijak apa yang ada pada diri kita. An Abi Ya'la Shaddad Ibn Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Rawahu at-Tirmizi wa qala hadis hasan. Daripada seorang sahabat bernama Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, kayyis ni bijak. Sepotong hadis lain daripada Ibnu Majah, Nabi menyebut dengan perkataan akyas. Kayyis bijak, akyas terbijak. Jamil cantik, ajmal tercantik. Kamal sempurna, akmal tersempurna. Nabi menyebut akyasun nas, manusia yang paling bijak, kata Rasulullah, asyadduhum aktsaruhum zikran lil maut wa asyadduhum isti'dadan lahu. Apa yang Nabi sebut dalam hadis yang lain, orang yang paling bijak, kata Rasulullah, orang yang paling banyak mengingati mati. Apa yang kita faham bijak? Ustaz, dia bijak ustaz, dapat SPM 10A. Adik Nik Normaniha dapat 20A SPM peringkat kebangsaan tahun 2008. Nik Normaniha daripada Kelantan, bukan KL, Lantan, Kelantan. 20A SPM, bijak. Bijaklah. Anak saya masuk universiti, bijak ustaz. Alhamdulillah. Tiap-tiap semester dapat anugerah dekan, dindis, bijak. Tapi kalau anak kita masuk universiti dapat din list tiap-tiap semester tapi dia tak solat, dia akan heret kita masuk dalam api neraka Allah. Adakah itu bijak? Bijaklah pada pandangan manusia, tak sama pada pandangan Allah. Kerana kejayaan tak sama dengan apa yang kita faham. Berjaya kita tak sama. Apa yang dikatakan berjaya di sisi Allah? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Adapun orang yang dikeluarkan, dijauhkan daripada neraka, dimasukkan syurga, inilah orang yang berjaya. Ustaz, dia tu kaya ustaz. Dalam KL dia paling kaya. Rumah dia 80 tingkat ustaz. Nampak 40 je, 40 lagi bawah tanah ustaz, bawah tanah. Kaya lah tu. Tapi yang kaya tak bahagia, yang kaya tak rasa ketenangan. Panjat bangunan rasa nak terjun, naik KLCC nak bunuh diri, tak kaya. Tapi tak tenang. Sebab nilai kaya, nilai bahagia, nilai bijak tak serupa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada orang kaya tak tenang. Contoh, seorang ustaz, nama dia Ustaz Roman Abramovich. Kenal? Tak kenal? Pemilik kelab Chelsea? Kenal pula. Pemilik kelab Chelsea, dia saudagar minyak. Saya baca dia punya biodata dia. Dia ni orang Russia. Setahun dia punya security dia, dia bayar untuk security saja setahun 380 juta ringgit. Dia tak makan melainkan ada special chef yang masak, dia punya tukang masak. Dan dia tak akan makan melainkan ada seorang food tester. Dia makan, dia tak mati baru dia makan. Payah juga jadi orang kaya ni. Lebih-lebih aku makan tepi jalan pun tak ada orang nak racun. Nak ceritanya yang kaya tak tenang. Kita boleh membela mahgigai yang besar, kita tidak boleh membeli tidur yang nyenyak. Ada seorang ni dia tak boleh tidur, orang New York. Waktu malam dia berjalan di New York, tiba-tiba dia ternampak sebuah masjid. Dia perhatikan ketika kuliah maghrib, di dalam masjid orang Islam dengan kuliah ada 2-3 orang tertidur. Dia rasa pelik. Aku makan ubat tak boleh tidur, apa cara tak boleh tidur. Ada orang Islam dengan kuliah dia tertidur. Dia masuk dalam masjid, dia duduk dengan kuliah, akhirnya dia tertidur. Sebab kuliah tak sedap. Tuan-tuan rasa tak boleh tidur, marilah masjid, insya-Allah. Ustaz buka saja mukadimah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, confirm tidur. Belum lagi tanya, dah faham. Itu kelebihannya. Sebab ketenangan, kebahagiaan, kekayaan tak sama pada pandangan Allah, pada pandangan manusia. Tak bahagia. Tuan-tuan pernah nampak tak orang yang hidupnya happy go lucky? Ada orang dia kaya, muka tak tenang. Ada orang dia hidup dia rumah pun tak ada sewa. Dalam sewa bocor 10. Kalau hujan 10 baldi tak ada. Dia naik motor kapcai, maggat dah patah, starter dalam pakul. Starter dalam pakul. Dia start perang, dia tarik mata dalam pakul. Tengok muka dia gembira. Tengok muka rasa nak belanja. Tengok muka rasa kita nak belanja. Man, makan. Dah lah Ustaz, Bilal tadi belanja. Tengok muka rasa nak belanja. Pernah tak tengok orang muka, tengok muka dia rasa nak sepak ada? Tengok muka rasa nak tampar je ada. Dia ni tengok muka rasa nak belanja. Sebab ketenangan itu di dalam ini. Laisa ghina min kasratil amwal, walakin ghina nafs. Bukan kaya kerana banyaknya harta, tetapi kerana jiwa yang kaya. Allah beri orang lain lebih, dia tak hasad. Allah beri dia sedikit, dia merasa cukup. Ini yang disebut apa yang kita nak nilai pada waktu tengah hari ini, iaitu value system. Sistem nilai di antara Allah punya dengan kita punya tak serupa. Dan Nabi datang nak membetulkan sistem nilai kita. Yang kita kata berjaya rupanya gagal, yang kita kata kaya rupanya miskin, yang kita kata cantik rupanya hodoh. Sebab Nabi yang membetulkan persepsi dan cara fikir kita dengan satu nilai, satu sistem, value system, sistem nilai yang dipanggil Al-Islam. Dan pada tengah hari ini Nabi lontarkan satu hadis yang pendek. Nabi melontarkan kepada kita tentang satu nilai. Apakah yang dikata Al-Kayis? Apa yang dikatakan bijak? Siapakah orang bijak? Kita tengok pada tengah hari ini siapakah yang bijak. Nabi SAW menyebut Al-Kayis. Orang yang bijak, kata Rasulullah SAW, yang pertama, mandana nafsahu. Orang yang sentiasa muhasabah diri dia. Bermula pagi tadi dia muhasabah diri dia. Aku sembahyang subuh tadi berjemaah tak? Kalau berjemaah aku ketika sembahyang tadi masbuk ke tak? Awal ke tak? Aku dapat solat sebelum subuh ke tak? Aku dekat saf pertama ke saf paling belakang? Semua dia kira muhasabah. Sebab nilai dia itu semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itu nilai dia. Dia nilai. Ini sifat orang yang beriman. Dia sangat teliti dan cerewet. Dia nak makan tu dia nilai dulu.
Satu-satunya agama yang menyentuh, yang bertazkirah dalam semua kehidupan. Cuba tengok Islam saja. Nak makan sebut neraka, tuan-tuan. Nak makan sebut neraka. Saya kalau anak saya nak makan, dia baca doa, hilang selera makan. Sebab dia akan terjemah bahasa Melayu. Tu yang aku tak tahan tu. Dah lah terjemah, hujung tu tarik panjang pula. Neraka, neraka tu panjang pula. Ikan siakap 3 rasa, hilang rasa. Allahumma barik lana. Wahai Allah, berkatilah fima razaqtana, rezeki yang kau berikan kepada kami, dan selamatkan kami daripada azab api neraka. Perasan ataupun tidak, satu-satunya agama yang menyentuh tentang neraka, nak makan, Islam saja. Nak tidur sebut mati, bismika Allahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan mati. Nak tidur tu mati, sebab tidur itu ialah bayangan kematian. An-naumu al-mautu kanaumi, kata cucu Nabi. Dan kematian itu seperti tidur, cuma tidur tu sekejap, dan mati itu lama. Sebab proses dia sama. Al-mautu, proses dia ialah al-infisalu ar-ruh anil jasadi. Apabila ruh berpisah dengan jasad, itulah kematian. Dan bila ruh dan jasad berpisah, maka kita akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah dulu awal 70-an, satu tempat di Lenga, di Muar Johor, ada orang tu meninggal, disahkan meninggal, masa mandi meninggal, ketika kafan dia bangun balik, tuan-tuan. Pertama yang lari siapa? Pak Imam lah. Nak tunggu lagi buat apa? Isteri yang kata sayang, daling, meremeh buba pun tinggal. Walaupun hidup balik, kan patut bergembira, ialah mayat hidup balik. Sebab roh masuk lewat dalam jasad, wrong timing. Dia tersesat dekat Giant Batu Ke. Sebab itu bila dia tersesat masuk, dia akan kosong. Maka disimpanlah roh tersebut dan jasad itu. Sebab kita baca doa, dan bila kita bangun tidur, kita sebut lagi tanda bersyukur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mana mematikan aku, dan kepadanya kita dikembalikan. Bangun tidur itu tazkirah lagi. Jadi antara nak tidur, bangun tidur, kan hidup penuh tazkirah. Inilah satu-satu agama yang mengajar kita muhasabah. Sebab itu Nabi ajar kita begitu, dan sifat-sifat orang-orang yang alim juga begitu. Sifat orang yang saleh, dadbus salihin, itulah budaya orang-orang yang saleh. Nabi waktu malam, kalau Nabi tidur dengan isteri, dan bila terjaga isteri, dia tengok Nabi tak ada, dia tahu Nabi ada dekat 2 tempat sahaja. Pertama, dekat masjid, Nabi sembahyang. Yang kedua, dekat kubur. Nabi pergi kubur waktu malam, tuan-tuan. Kita waktu malam kalau hilang, isteri cari kat mana? Kedai mama lah, kedai mama. Nak ceritanya, Nabi pergi kubur waktu malam. Dia muhasabah diri dia. Sebab ini sifat orang-orang yang sentiasa muhasabah diri. Sebab bila kita ini tidak ada apa yang kita sebut, dia ada konsep muhasabah diri, dia lupa kepada kehidupan. Sebab kehidupan kita ini bukanlah matlamatnya apa yang kita cari itu, ialah mengejar kepada matlamat duniawinya. Dan sebab itu apabila dia muhasabah diri dia, dia ingat pada banyak kepada mati. Sebagaimana hadis tadi yang melengkapkan perbincangan kita daripada Ibnu Majah, aksaruhum zikran lil maut. Orang yang bijak yang paling banyak ingat mati. Bila dia ingat mati, dia akan menjadi orang yang pendek angan-angannya. Sebab bila kita ada 2 masalah yang Nabi sebut. Pertama masalah yang berlaku ialah, kata Nabi, ialah apabila dia mengikut nafsu, itba'ul hawa. Kenapa orang mengikut nafsu? Apa itu nafsu?
Yang kita pandang itulah nafsu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah ila akhir ayat. Dan sesungguhnya Allah ciptakan bagi manusia itu perhiasan. Nafsu dia itu, syahwat dia cenderung kepada perkara-perkara yang Allah jadikan. Pertama, perempuan. Apa dia? Dunia lah tu. Kedua, anak yang berprestij. Faham mana yang berprestij? Anak yang ada jenama, dia ada branding, kan? Anak-anak yang ada jenama tetapi sebenarnya tak berjenama. Tak faham? Aku pun tak faham ni. Nak ceritanya, anak-anak yang disebutkan oleh Allah itu melalaikan kita daripada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu, anak-anak kamu melalaikan kamu daripada urusan-urusan mengabdikan diri kepada Allah apabila dah masuk perkara yang kita sebut namanya dunia. Dunia ni bila masuk dalam hati kita, kita anggap dia besar, kita akan memandang Allah itu kecil. Kita akan memandang perintah Allah kecil. Kita akan memandang apa saja perintah Allah itu tidak menjadi perkara yang keutamaan kita. Ketika itu kata Allah dalam surah Al-Jasiyah, Allah sebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa fa'adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa fama yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, orang yang mengambil hawa nafsu dia sebagai Tuhan yang disembah? Bukan sembah hawa nafsu itu ialah seperti menyembah patung berhala, tidak. Maksud menyembah nafsu, dia mengikut nafsu, dia membelakangkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ni bila tak buat ikut Islam, kita akan ikut yang bukan Islam. Betul tak? Betul tak? Kita ni kalau tak pakai baju tutup aurat, kita buka aurat. Betul tak? Kita ni kalau pakai tudung, bukan kita lah, yang ke atas, kalau pakai tudung tidak mengikut piawaian Islam, kita akan memakai tudung yang tidak mengikut piawaian Allah Subhanahu wa taala, maknanya nafsu. Contoh makan. Orang kata tepuk dada, tanya selera. Selera tu nafsu lah. Kalau ikut nafsu apa jadi? Ustaz, saya lepas kuliah ni nak makan, Ustaz. Nak makan apa? Rasanya nak makan siput babi dah, Ustaz. Sebab menurut pandangan Jepun, siput babi itu merupakan sumber protein yang baik dan juga yang juga murah. Elok, Ustaz. Pada pandangan Jepun, ialah Jepun, mana nafsu. Kan? Kita ni kalau pakai tudung tidak mengikut piawaian Allah, menurut pandangan surah An-Nur, labuhkan tudung, jangan transparent, janganlah sampai jarang, janganlah sampai ketat, janganlah sampai padat, janganlah sampai mampat. Maknanya kita pakai tudung tidak mengikut Islam. Itu yang sampai Qasim Ahmad dan Qasim Selamat kata bahawa rambut itu bukanlah aurat. Sebab dia tak faham, sebab dia ikut nafsu. Yang perempuan berhabis beribu-ribu ringgit rebonding rambut, kan? Lepas tu dia buat apa lagi? Color rambut sampai merah macam penyapu longkang tu kenapa? Kerana aksesori. Sebab itu sebahagian daripada perkara yang disebut perhiasan. Wala yubdina zinatahuna illa ma zahara minha. Dan tak boleh mendedahkan perkara yang zahir bagi dia, perhiasan-perhiasan bagi perempuan yang dibenarkan. Dan aurat wanita semua wajib ditutup melainkan muka dan dua tapak tangan, depan dan belakang. Mari mengaji. Lain haram, termasuk rambut. Itulah maksud ayat itu tadi. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebab dekat sini dia tidak ada kebesaran Allah. Contoh azan. Bila azan nama dia Mamat. Siapa azan? Mamat. Siapa panggil? Mamat. Itu orang biasa, orang awam. Tetapi orang yang arifin bila dengar azan, bergetar hati dia.
Sebab yang panggil bukan Mamat, yang panggil itu ialah Allah. Allah yang panggil supaya kita sujud pada waktu yang namanya Zuhur, agar kita menjadi hamba yang taat. Ketika itu apabila kita tidak boleh menyahut panggilan Allah, kita bersama dengan dunia kita yang disebutkan tadi, perempuan, anak, kerja, harta, duit dan sebagainya, ketika itu kita bertuhankan nafsu. Kerana apa? Kerana masuk kebesaran dunia dalam hati kita, dan bila dia mengikut nafsu, itulah masalah dia. Dia akan menjadi yasuddu 'anil haq, dia akan menolak kebenaran. Contoh pakai tudung, minta maaf saya sebutlah. Pakai tudung. Okay. Kadang-kadang kita kena faham. Orang muda tiba-tiba duduk kat masjid, pahala dia lebih besar daripada orang tua. Sebab orang muda ni nature dia senang buat maksiat. Tiba-tiba hati dia melekat kat masjid. Ini hebat. Champion. Sebab orang tua kadang-kadang bukan dia tak nak buat maksiat, dah tak boleh buat. Tuan, selalu tuan minum arak, hari ni minum air mineral. Ustaz, doktor pesan kalau seteguk lagi si minum arak, mati syahid saya. Yang ni dia bukan sebab tak nak minum, sebab dia takut maksiat, tapi dah tak boleh buat. Sebab itu orang muda Allah tekankan, orang muda. Sebab itu antara yang boleh tengok ialah nenek tua, bukan tak boleh pandang, boleh. Itu dah tahap dia. Sebab kenapa orang berjalan suka pegang tangan belum kahwin? Sebab apa? Kat bawah tu kita boleh cek kan, jalan pegang tangan. Nak lintah tu takut awet dia hilang, rapat dia pegang. Jaga sungguh, caring sungguh. Nak ceritanya apa? Sebab belum kahwin. Cuba dah kahwin, dia nak pegang, tak nak. Sebab dah jadi halal. Nafsu ini bila dia jadi halal, dia punya godaan dia tak kuat. Dia tak rasa seronok ketika itu, sebab dia dah jadi halal. Sebab itu kita tengok, bila kita muda, kita taat, itu kelebihannya ialah tinggalkan maksiat. Sebab itu Nabi pesan, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawaj. Wahai orang muda, siapa boleh kahwin, kahwinlah. Mampu kahwin, kahwinlah. Ini Allah pesan, ya ma'asyara syabab, wahai orang muda. Nabi tak pesan, ya ma'asyara al-ajuz, wahai orang tua. Orang tua ni sikit-sikit suplemen, sikit-sikit suplemen, sikit-sikit tongkat ali, sikit kacip Fatimah. Sebab orang muda tak perlu suplemen. Ini nature dia. Bila dia tinggal maksiat. Tetapi bila buat ketaatan, berbeza dengan orang muda. Orang tua lah lebih pahalanya. Sebab payah. Payah. Orang muda lain. Pak Imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Atas motor dah, atas motor. Itu orang muda. Berbeza dengan orang tua, bila buat ketaatan, maka lebihlah pahalanya. Dengar azan subuh, orang tua dia tak boleh bangun macam orang muda. Dia duduk hilangkan pening 10 minit. Dia cari ubat darah tinggi 10 minit. Dia cari pintu tandas 10 minit. Tentu setengah jam. Dia nak pergi masjid 5 kali berhenti dah. Inhaler, puk prak. Bila Pak Imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, terus mati syahid. Nak ceritanya, dari sudut ketaatan, dia lah lebih. Nak ceritanya, saya nak kaitkan dengan hadis ini. Faham elok-elok. Yang beri kita lapang sekarang ni, siapa? Allah. Yang beri kita sibuk, siapa? Allah. Ketika kita lapang, kita taat, tak sama ketika kita sibuk, kita taat. Ketika sibuk, pahala lebih daripada kita lapang. Tuan-tuan duduk dekat mana? Duduk kat Melaka. Kerja KLCC. Balik-balik Melaka sampai rumah 5 minit nak masuk isyak. Pergilah masjid, insya-Allah ada kelebihan. Jadilah pergi masjid, dapat dengar ustaz sebut wallahu a'lam bisawab. Jadilah. Nak ceritanya, di situ ujian dia lebih besar.